bima naqala an Al-Ghazali rahimahullah, mengetahui sebab berdasarkan makna-makna yang telah kami sebutkan surah 41. Berdasarkan makna-makna yang telah kami sebutkan dalam masalah hati di atas, manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang lalai yang mendirikan salat tetapi hatinya tidak hadir sama sekali. Itu yang pertama. Melihat kepada keadaan hati manusia ketika melakukan salat, maka orang-orang yang mengerjakan salat terbagi kepada dua. Yang pertama, orang yang lalai ketika sedang melakukan salat di mana hatinya tidak hadir sama sekali. Yang kedua, orang yang mendirikan salat sedang hatinya tidak pernah lalai sama sekali. Bahkan bisa jadi sangat berkonsentrasi. Bahkan ada di sana orang yang mana ketika dia mengerjakan salat, konsentrasinya itu sangat tinggi. Sehingga tidak merasakan apa yang tengah terjadi di hadapannya. Sehingga akan dia tidak menyedari lagi apa yang berlaku kiri kanan di hadapannya dan sebagainya. Kerana dia tenggelam dalam kekhusyukan mengerjakan salat. Bahkan sebahagian orang wajahnya sampai pucat dan dadanya berguncang kerana akan takutnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu tidak mustahil terjadi. Kerana banyak orang yang mengalami hal yang serupa kerana takut kepada raja dunia. Sekalipun para raja itu adalah makhluk yang lemah dan apa yang diperolehinya daripada raja itu sangat rendah nilainya. Jadi bila kita berdiri di hadapan pembesar, hadir perasaan gerun, kita berada di depannya itu. Padahal raja dunia ini tidaklah begitu berkuasa berbandingkan raja bagi segala raja, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi keadaan itu hadir. Bila anda tanyakan kepada salah seorang yang baru saja keluar dari pertemuan dengan seorang raja atau menteri untuk menerima tugas-tugas yang harus dilakukannya, kemudian anda tanyakan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya atau tentang pakaian yang dikenakan raja, kadang-kadang dia tidak bisa memberitahukannya kerana konsentrasinya kepada hal-hal yang tidak berkenaan dengan pakaiannya, ini pakaian raja dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kerana dia hadir di depan raja bukan untuk melihat pakaian raja ataupun untuk melihat pakaian besar dan sebagainya. Tapi dia hadir di hadapan raja untuk mendengar titah raja. Sebab itu dia tidak menyedari apa yang berlaku di sekeliling. Kerana bagi dia itu terlalu penting titah raja itu untuk dia terima. Jadi itu berlaku dalam suasana biasa. Jadi begitulah juga bagi orang yang awliya Allah, para anbiya dan awliya Allah. Bagi mereka tidak ada zat yang paling agung melebihi Allah Ta'ala. Jadi kerana itu bila mereka menghadap Allah, mereka perasaan gerun terhadap Allah itu terlalu tinggi menyebabkan mereka tidak menyedari lagi apa yang berlaku di sekeliling mereka. Maka begitulah juga orang yang terlalu takut pada pembesar, para raja. Bila dia menghadap raja, dia keluar, kita tanya raja pakai baju apa, siapa yang, bagaimana suasana istana raja, dia akan jawab, oh tak perasan pula saya. Sebab apa dia tidak perasan
sekeliling dia kerana ditutup oleh perasaan gerun, perasaan kagum ataupun perasaan konsentrasi kepada titah raja itu. Itu berlaku di dunia. Maka itu berlaku bagi manusia-manusia yang hanya mementingkan duniawi. Ya. Dia tenggelam dalam urusan dia sehingga apa yang berlaku di sekeliling dia sudah tidak ni lagi. Tidak sedarinya lagi. Tapi bagi awliya Allah as-salihin yang mementingkan akhirat kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk takutkan saat dia akan berdiri di hadapan Allah menyebabkan apabila dia berada dalam salat, dia memberi tumpuan sepenuhnya kepada salat sehingga akan dia tidak menyedari lagi apa yang berlaku di sekeliling dia, bahkan kadang-kadang apa yang berlaku pada diri dia sendiri pun dia tidak menyedari lagi kerana dia tenggelam dalam khusyuk kepada Allah Taala. Dan masing-masing orang pun memperoleh darjat-darjat seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Ini dalam surah Al-An'am ayat 132. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Bagi setiap orang, kata Allah, maka dikurniakan darjat-darjat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi sebab itu kalau kita ingin darjat ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena berusaha. Dan berusaha untuk mencapai darjat itu, termasuklah yang berusaha untuk menghadirkan khusyuk di dalam salat. Kerana di antara faktor ketinggian manusia itu ialah dengan dia memelihara salat. Tidak akan selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini iktibaslah kepada firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara di mana Allah Taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari kebangkitan nanti, kata Allah, adalah hari yang tidak akan beri guna lagi, tidak akan dapat menolong kamu sebarang harta dan juga anak-anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sejahtera daripada syirik, kufur dan juga daripada penyakit-penyakit hati, riak, ujub, sum'ah, takbur, hasad dan sebagainya. Semoga Allah mengurniakan kelembutan dan kedermawannya kepada kita. Nas'alullah husna taufiq. Dalam bahasa Arabnya kita mohon kepada Allah husna taufiq, tunjuknya. Bilutfihi, itu ada terjemahan yang jatuh lah. Semoga Allah mengurniakan taufik. Semoga Allah mengurniakan husna taufik. Taufik yang kebaikan taufik. Dengan kelembutan dan juga dengan pemurahannya. Bilutfi wa karami. Kemudian masuk tajuk yang berikutnya, masih lagi berkait dengan hati. Tajuk yang berikutnya ini adalah terapi. Terapi bagaimana untuk menghadirkan hati. Jadi Imam pengarang kitab kita ini, Al-Allamah Asy-Syaikh Sa'id Hawa, dengan menakalkan daripada Ihya Ulumuddin, kerana kitab beliau ini adalah intisari ataupun mustakhlas, intipati daripada Ihya. Ada tiga perkara yang beliau ingin jelaskan kepada kita berkenaan dengan rahsia khusyuk ini. Yang pertama sekali, penghayatan batin. Ada 6 penghayatan batin yang perlu adalah hati kita kalau benar kita ingin khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu yang pertama, hudurul qalb, hadir hati. Yang kedua, tafahum, berusaha untuk memahami
bacaan-bacaan dalam salat khususnya. Yang ketiganya, ta'zim, merasai keagungan Allah, menghadirkanlah hati keagungan Allah ketika kita sedang mengerjakan salat. Yang keempatnya, takut, al-khawf, menghadirkanlah hati perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Yang kelimanya, ar-raja, kita ketika mengerjakan salat itu, kita menanamkan dalam hati pengharapan kepada Allah, permohonan kepada Allah. Mana ada sesuatu yang kita inginkan dari Allah. Yang keenam, kita al-haya, malu. Mana kita menghadirkan dalam hati sifat malu kita di hadapan Allah yang telah mengurniakan berbagai nikmat kepada kita, namun kita masih lagi kurang dalam memenuhi hak Allah. Jadi enam penghayatan batin ini, ataupun 6 makna batin ini. Yang pertama sekali, dia menghuraikan maksud itu satu. Yang kedua, dia menghuraikan sebab. Sebab-sebab yang mencetuskan kehadiran hati. Sebab-sebab yang mencetuskan tafahum. Sebab-sebab yang mencetuskan ta'zim, al-khawf, al-raja dan juga al-haya. Dan diikuti dengan yang ketiga, terapi. Terapi iaitu latihan untuk menghadirkan keenam tadi. Jadi tajuk yang berikutnya iaitulah disebut bayanu ad-dawa an-nafi' fi hudurul qalb. Menjelaskan ubat yang bermanfaat dalam menghadirkan hati. Iaitu terapi lah. Terapi untuk menghadirkan hati dalam solat. Ketahuilah bahawa orang mukmin harus mengagungkan Allah. Ya, seharusnya, mesti mengagungkan Allah, takut kepadanya, berharap darinya, yang mengharapkan rahmat, mengharapkan pemberiannya, dan malu kepadanya kerana berbagai kekurangannya. Di samping keimanannya, hendaklah kondisi-kondisi tersebut tidak terlepas dari dirinya. Jadi di samping dia beriman kepada Allah. Beriman makna membenarkan Allah dan Rasul. Maka sifat-sifat tadi ni, mengagungkan Allah, takut pada Allah, mengharap pada Allah, malu pada Allah, mesti tidak sentiasa ada dalam hati. Tidak boleh terlepas daripada dirinya. Bukan saja dalam salat, bahkan di luar salat pun kita hendaklah menjadi seorang yang sentiasa mengagungkan Allah, mengharap pada Allah, takut pada Allah dan malu kepada Allah Ta'ala. Sekalipun keadaan tersebut bergantung kepada kekuatan keyakinannya, tetapi lenyapnya keadaan tersebut dalam salatnya tidak punya sebab lain kerana berpencarnya fikiran. Tafarruqul afkar. Sekalipun kekuatan keadaan tersebut bergantung pada keyakinannya. Jadi kuat ataupun lemahnya perasaan keagungan Allah dalam hati kita, perasaan takut, perasaan mengharap, itu bergantung kepada darjat keyakinan kita kepada Allah. Dan tak boleh darjat itu, tahap keyakinan itu jatuh begitu bawah dan sehingga tidak ada langsung dalam hati. Allah itu Maha Agung. Allah Ta'ala itu perlu kita bimbang akan azabnya dan sebagainya. Tidak boleh, maknanya senantiasa lah, bukan dalam salat saja. Jadi dia bergantung pada keyakinan. Tapi dalam salat, kata dia, perasaan-perasaan tadi ni dia boleh lenyap. Dengan sebab apabila pemikiran kita ini berpencar, tafarruq, makna berceragah. Liarnya perhatian. Perhatian kita itu tidak lagi fokus pada salat tapi sudah menjadi liar.
ketidakhadiran hati dalam munajat. Mana ketika munajat itu hati tidak hadir dan kelalaian dari solat. Tidak ada hal yang menjadikan seseorang melalaikan solatnya kecuali lintasan-lintasan fikiran yang datang dan menyibukkan. Jadi apa yang nak disampaikan oleh beliau ni adalah, walaupun dalam hati kita itu tidak maknanya tidaklah hilang perasaan keagungan dalam hati kita kepada Allah, masih ada dalam hati kita itu. Sebab kalau perasaan-perasaan tadi ni hilang, maknanya kita bukan lagi beriman. Kalau seorang mukmin itu, dia sudah tidak lagi merasakan Allah itu maha besar, tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi mengharap kepada Allah, maka dia bukan mukmin lagi. Jadi perasaan-perasaan itu memang semestinya adalah hati. Tapi ketika salat, kenapa pada ketika kita mengerjakan salat, perasaan itu tidak hadir? Karena pemikiran kita sedang memikirkan sesuatu yang lain. Itu yang menjadi masalahnya. Bukan perasaan-perasaan tadi hilang. Dia tak hilang, dia berada dalam hati. Tapi kenapa dia tidak hadir ketika kita mengerjakan salat? Karena penumpuan kita sudah lari daripada salat. Jadi kerana itu, bila kita berusaha untuk memfokuskan kepada salat, maka automatik perasaan itu akan hadir bersama dalam salat kita. Ini terapi yang ingin diajar kepada kita oleh pengarang kitab kita ini. Mana sesuatu yang sudah ada dalam batin kita, dalam hati kita itu, macam mana kita nak bawa bersama pada ketika, ataupun kita nak hadirkan bersama pada ketika kita mengerjakan salat. Tidak ada hal yang menjadikan seseorang melalaikan salatnya kecuali lintasan-lintasan fikiran yang datang dan menyibukkannya. Kerana itu obat untuk menghadirkan hati ialah mengusirkan lintasan-lintasan fikiran tersebut. Jadi bila lintasan-lintasan fikiran tak perlu kita berjaya usirkan, makna kita akan boleh untuk mengeluarkan yang keagungan Allah, perasaan takut kepada Allah, perasaan mengharap kepada Allah yang sudah sedia ada dalam hati kita. Sementara itu, sesuatu tidak dapat diusir kecuali dengan mengusir sebab-sebabnya. Jadi bagaimana nak usir lintasan-lintasan yang menerpa ke dalam fikiran kita itu ketika kita mengerjakan solat itu? Maka kata dia, tidak dapat diusir kecuali dengan mengusir sebab-sebab dia. Sebab-sebab yang membawa lintasan-lintasan itu dalam hati atau dalam pemikiran kita. Bisa jadi sebab tersebut berupa perkara eksternal, luaran, dan perkara batin, iaitu internal. Jadi sebab-sebab yang menyibukkan pemikiran kita, hati kita ketika salat ini, yang menyebabkan tak hadirnya, tak tercetus keluar perasaan takut pada Allah, perasaan mengagungkan Allah yang sedia dalam hati kita itu. Sebab-sebab itu ada ketika yang bersifat luaran dan ada ketika bersifat dalaman. Sebab eksternal yang tertangkap oleh pendengaran atau nampak oleh penglihatan kadang menarik perhatian utama hingga terbawa dan hanyut kepadanya. Kemudian fikiran pun terseret kepada hal-hal lainnya secara berantai. Jadi benda yang kita tengok, benda yang kita dengar, itu luaran. Benda yang kita dengar, benda yang kita perhatikan, itu yang menjadi pemikiran kita hilang tumpuannya kepada salat. Itu sebab itu kemudian berantai lah. Bila kita tengok sebagai contohnya, kawan kita duduk, orang yang solat di depan kita, ataupun kita contohlah, kita tengok kita solat di atas sejadah, dan sejadah itu ada gambar Kaabah. Lalu bila kita tengok Kaabah itu, peringkat awal itu hanya Kaabah, kita tengok, oh Kaabah. Kita pun hilang konsentrasi daripada solat kerana melihat Kaabah. Kemudian dia akan berangkai pula lepas itu. Oh Kaabah. Kaabah ni berada di Mekah. Maka kita fikir bila lah nak boleh pergi umrah. Orang lain dah sampai dah Mekah pergi umrah. Aku tak sampai-sampai lagi pergi umrah. Itu dia berangkai. Mulalah. Bila nak pergi umrah ni kena cari duit.
Padahal kita tengah solat. Nah, hilang dia panggil. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa sebenarnya makruh kita melakukan solat di atas sejadah. Di atas sejadah yang bercorak-corak, ada belakang, walaupun Kaabah. Dan kerana solat, kita mengerjakan solat bukan untuk kita mengagungkan Kaabah, tapi untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu, kebiasaan yang tidak baik dalam masyarakat kita ini adalah terikut-ikut dengan sejadah yang berbagai-bagai corak, warna dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah yang boleh menyebukkan pemikiran kita dalam solat kita. Sebab itu bila nak pasang kapet di masjid, sebenarnya kapet yang memiliki warna yang serata, bukan kapet yang berbunga-bunga, yang bercorak-corak, yang boleh menyebukkan kita ketika dalam solat. Masjid pun sama juga, tak boleh dihiaskan dengan hiasan yang mengganggu orang ketika solat. Penglihatan tersebut menjadi sebab untuk mikirkan. Maka menjadi sebab untuk kita mikirkan sesuatu di luar daripada solat. Kemudian, sebahagian fikiran itu, sebahagian perkara yang kita fikirkan yang disebabkan oleh apa yang kita tengok tadi ni, menjadi sebab bagi sebahagian yang lain pula. Siapa yang kuat niatnya dan tinggi himmahnya, maka apa yang terjadi pada panca inderanya tidak akan membuatnya lalai. Tetapi orang yang lemah, pasti fikirannya akan terpancar, mana akan berceragah, tidak tumpu bersolat lagi. Jadi kita kena mengakui bahawa kita ni masuk dalam kategori orang yang lemah. Kalau orang yang kuat, para anbiya dan sebagainya, para awliya Allah, mungkin apa yang berlaku di keliling dia, itu tak akan menyebukkan dia pun. Bahkan diceritakan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika peperangan, ada yang bila panah menusuk tubuh dia, nak buang sakit. Lalu orang berkata, tak apa, kita tunggu solat. Ketika dia sedang solat, nanti kita cabut anak panah itu. Mana bila dia masuk dalam solat, dia sudah tidak berasa lagi apa yang berlaku pada diri dia. Mana seolah macam dimasukkan, mana dicucuk dengan ubat kebas, disuntik dengan bius. Dibius. Mana kita pada inilah bila nak dilakukan operation dibius, sehingga kita tak rasa apa-apa. Jadi para sahabat bila masuk dalam solat, dia dah tak rasa apa-apa lagi. Itu mereka yang mempunyai himmah dan juga dipanggil konsentrasi yang tinggi terhadap Allah SWT. Tapi kita terpaksa mengakui bahawasanya kita ni dalam kategori orang yang lemah fikiran, orang yang lemah dan mudah terganggu dengan apa yang berlaku di sekeliling. Maka kata dia, terapinya ialah memutuskan sebab-sebab tersebut dengan menundukkan pandangannya, atau solat di ruang yang gelap, atau tidak meletakkan sesuatu di hadapannya agar tidak mengganggu konsentrasinya, mendekat ke dinding pada waktu solat agar jangkauan pandangannya tidak terlalu luas, menghindari solat di jalan umum atau di tempat-tempat yang penuh dekorasi, penuh corak-corak dan sebagainya, dan atau di atas hamparan yang penuh gambar. Kena elakkanlah supaya pemikiran dan mata kita tidak melihat benda-benda yang boleh mengganggu konsentrasi kita dalam solat. Oleh kerana itu, para ahli ibadat biasanya melakukan ibadah di ruang kecil agar bisa lebih konsentrasi. Bahkan mereka, sebab itu dalam fiqh sendiri pun, dalam bahas kan apa hukum pejam mata, apa hukum pejam, solat dengan menjam mata. Hukum asalnya kata ulama adalah makruh kerana kita memalingkan
dengan kita di bertempat sujud. Tapi jika ada keperluan, maknanya untuk menjaga khusyuk, kerana di depan kita itu ada sesuatu yang boleh menyibukkan hati kita, pemikiran kita, maka tidak makruh solat dengan memejam mata. Oleh kerana itu, para ahli ibadah biasanya melakukan ibadah di ruang kecil agar bisa lebih konsentrasi. Bahkan sebahagian mereka menundukkan pandangan, tidak melampaui tempat sujud. Mereka berpendapat bahawa orang yang sempurna salatnya ialah orang yang salat tanpa mengetahui orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Jadi sebahagian ulama mentafsirkan begitu. Mentafsirkan apa makna khusyuk dalam salat, iaitu ketika kita mengerjakan salat, kita tidak kenal siapa di kiri kita, siapa di kanan kita. Maksudnya kita tak peduli lagi. Ibnu Umar tidak pernah meletakkan mushaf atau pedang di tempat salat. Bahkan bila ditemukan tulisan, segera dihapuskannya. Dalam bahasa Arabnya disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma la yada'u fi mawdi', adalah Ibnu Umar, dia tidak akan membiarkan apa-apa pun berada di tempat salatnya, sekalipun mushaf, sekalipun pedang, illa naza'hu, melainkan dia akan pastikan benda itu dijauhkan. Wala kitaban, dan itu juga sebarang tulisan ke apa, illa ma'ahu, melainkan dia akan padam. Mana dia tak mau mengganggu dia. Hatta mushaf sekalipun. Kerana dia salat bukan untuk kerana bacaan Quran lain. Dia konsentrasi ketika bacaan Quran lain. Konsentrasi pada ketika kita menghadap Allah Ta'ala lain. Jadi sebab itu dia tak mau penumpuan dia kepada salat dipalingkan oleh mushaf, oleh pedang, oleh sebarang tulisan dan sebagainya. Tapi kita ini tidak begitu berat soalan ini. Di kiri kanan kita penuh dengan perkara-perkara yang boleh mengganggu kita dalam solat. Tulisan-tulisan pun ada, kemudian corak-corak pun ada keliling kita. Tambah sekali bila kita solat dengan bersejadah dan bunga-bunga, larik-larik, dipanggil warna-warni dan sebagainya. Dan sedangkan sebab-sebab batinnya pula lebih berat. Jadi pertama sekali kita kena buanglah sebab-sebab luaran yang mengganggu kita, mengganggu pemikiran kita, pendengaran kita. Kalau betul nak khusyuk, nak hati-hati, kena buang sebab-sebab itu. Kemudian masuk pula sekarang ni sebab-sebab batin pula. Kata dia lebih berat lagi kesan dia kepada hati kita kalau kita tidak usirkan. Ini insya-Allah kita baca dalam sesi sekali lagi insya-Allah yang akan datang insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah.